Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 2022. Antum ma'i Luqman Hakim. Insyaallah al-yawm sanata'allam an madah muhimmah yakni al-lughatul arabiyyah al-mu'asirah ma'aman haya nanzur ila syakhsiyah zatiyah ustazuna al-yawm. Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Ma'ana al-yawm fi studio huwa Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Bikhair alhamdulillah. Syukran kathiran ila Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Al-yawm aidan ma'ana fi studio at-tullab wa talibat min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Hal sahih ya Ustaz? Sahih, na'am. هيا نتعرف معهم. تفضل يا أستاذ. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مرة ثانية في هذا برنامج ديديك تي في KPM. إن شاء الله سنتعرف مع الطلاب من معهد رنتو الإسلامي. طيب، الطالبة الأولى يا عينور عرف نفسك. تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ainur Umairah binti Izhar. Ana at-talibah lis-sana ar-rabi'ah min Ma'had Rantau al-Islami wa askunu fi Kampung Segar Rantau. Syukran. Afwan ya Ainur. Ya Firdaus, tafaddal arif nafsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ridwan Firdaus bin Roslan. Ana talib di sana Arabiah min Ma'had Rantau Al-Islami askunu fi Seremban 3. Ahsanta ya Firdaus. Ya Harisah, tafadhali arif nafsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Harisah binti Ahmad Kamal. Lisanati Ar-Rabi'ah min Ma'had Rantau Al-Islami wa askunu fi Kampung Segar Rantau. شكرا جزيلا يا حارثة. وأخيرا يا إلمان تفضل عرف نفسك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ilman bin Muhammad Nizam. Di sana Ar-Rabi'ah min Ma'had Rantau Al-Islami. نعم. Askunu fi Taman Tuanku Jaafar. طيب، شكرا جزيلا بارك الله فيكم. Syukran katsiran ila tullab wa talibat min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Tamam ya Ustaz. Al-yawm fil madah al-lughatul arabiyyah al-mu'asirah mal mawdu' sanurakkis ya Ustaz. Tafadhal. طيب، إن شاء الله قبل نتكلم عن الموضوع الذي سندرس في هذا اليوم, sebelum kita membicarakan tentang tajuk apa yang kita nak pelajari pada hari ini, yang mana tajuk itu adalah tajuk yang sangat muhimun, sangat penting. Hayya nanzur ila syashah. Sama-sama kepada semua para penonton, kita lihat kepada skrin di hadapan. Taib. Al-maktub yang tertulis di hadapan ini adalah suatu jumlah, suatu ayat, iaitu at-talibu al-jamilu as-saburu ma'rufun min akthari at-tullab wa ata al-mat'am waqt al-maghrib wa ya'kulu bil mil'aqah. Wal maksud, murid yang tampan dan sangat sabar itu dikenali dalam kebanyakan murid. Dia datang ke restoran pada waktu maghrib dan makan menggunakan sudu. Ya Ustaz. Baik, kemudian ayat ini kalau dilihat mempunyai perkataan-perkataan al-muhmarrah yang diwarnakan merah. Baik,
Dan pada hari ini itulah dia kalimah-kalimah yang kita akan pelajari. Apakah dia perkataan-perkataan yang diwarnakan merah tersebut? Baik, di dalam bahasa Arab kalimah-kalimah tadi dikenali sebagai al-mushtaqat, iaitu kata nama terbitan. Apa dia kata nama terbitan? Al-mushtaqat hiya al-asma' al-ma'khuzah min lafzil fi'li, iaitu kata nama yang diambil, yang dibentuk daripada lafaz kata kerja. Litadulla ala ma'nan muayyan, yang mana kata nama yang dibentuk daripada fi'il, daripada kata kerja tadi, dia menunjukkan makna-makna yang tertentu, makna-makna yang berbeza. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, ada 8 kalimah yang diwarnakan merah, dan setiap kalimah tersebut wazan dia, bentuk dia, pattern dia berbeza-beza. Kerana apa? Kerana ia mempunyai makna ataupun maksud yang berbeza-beza. Baik, kita lihat sekali lagi kepada al-jumlah ayat yang tadi. Kalimah yang pertama iaitu at-talibu. At-talibu itu dia bersamaan dengan wazan fa'ilun. Talibun fa'ilun. Kalimah yang kedua iaitu jamilun, dia sama dengan wazan fa'ilun. Jamilun fa'ilun. Kemudian kalimah yang ketiga saburun, dia bersamaan dengan wazan ataupun bentuk fa'ulun. Dan kemudian kalimah yang seterusnya ma'rufun, ia bersamaan dengan wazan ataupun bentuk maf'ulun. Kalimah yang seterusnya iaitu akthar, bersamaan dengan wazan af'al. Dan kemudiannya mat'am, kalimah mat'am bersamaan dengan wazan maf'al, dan kalimah maghrib bersamaan dengan kalimah ataupun wazan maf'il. Dan yang terakhir sekali kalimah mil'aqah, ia bersamaan dengan wazan ataupun bentuk mif'alah. Jadi ayat ini satu ayat sahaja, iaitu at-talibu, al-jamilu, as-saburu, ma'rufun min aktsarit tullab, wa atal mat'am waqtal maghrib wa ya'kulu bil mil'aqah. Murid tampan dan sangat sabar itu dikenali dalam kebanyakan murid. Dia datang ke restoran pada waktu maghrib dan makan menggunakan sudu. Di dalam ayat ini tadi mempunyai 8 jenis kata nama terbitan, 8 jenis mushtaqat yang kita akan pelajari pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi itu antara contoh-contoh kalimah dari ayat yang merupakan mushtaqat. Dan apakah contoh jumlah ya Ustaz? Mungkin seterusnya yang boleh kita bincangkan. Baik, kita lihat pula kepada al-jumlah ayat-ayat yang berikut. Baik, kita persilakan kepada pelajar yang pertama, ya Ainur. Ustaz bacakan ayat ini dan anda cuba beritahu kepada Ustaz yang mana satu kalimah yang merupakan mushtaqat. Okey, al-jumlah al-ula, ar-rajulu al-alimu yaqra'u al-kitaba al-kitab al-islami. Aina al-mushtaqat ya Ainur? Al-alimu. Al-alimu, sahih. Naam. Sahih. Ijabatuki sahihah. Ahsanti. Naam. Dia sama tadi. Al-alimu sama dengan talibu atas wazan fa'ilun. Taib. Al-jumlah al-thaniyah, ayat yang kedua, kita persilakan Firdaus, tafaddal. Ana sa'aqra awalan. Allahu ghafurun li'ibadihi al-mu'minin. Aina al-mushtaqat ya Firdaus? Ghafurun. Ghafurun. Naam, ghafurun sahih. Li'annahu, kerana kalimah ghafurun yang tadi sama dengan saburun atas wazan fa'ulun. Taib, al-jumlah al-thalithah, tafaddali ya Harithah. Muhammad mashhurun bainat talamith fi madrasatihi. Aina al-mushtaqat? Mashhurun. Mashhurun, na'am, ahsanti.
Kerana kalimah masyhurun bersamaan dengan tadi ma'rufun atas wazan maf'ulun. Taib wal jumlah al-akhirah tafaddal ya ilman masya al-muallim ila madkhal al-madrasah. Aina al-mushtaqat? Madkhal, na'am. Dia sama dengan tadi mat'am. Naam. Atas wazan maf'al. Ahsantum barakallahu fikum. Jadi itu adalah 4 kalimah mushtaqat yang ada di dalam keempat-empat ayat ini tadi. Jadi nak mengenali bentuk-bentuk mushtaqat tadi, kena tahu setiap wazan bagi mushtaqat yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, tahniah kepada murid-murid atas jawapan yang betul. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Syukran kathiran antum ma'ana fi Sukses SPM 2022. InsyaAllah fi hadha segmen sanrakis an farqu baina wazan al-mushtaqat. Hal sahih ya Ustaz? Naam, sahih. Tafaddal Ustaz. طيب شكرا جزيلا يا لقمان. Afwan. إن شاء الله سنتكلم عن المشتقات من حيث أوزانها المختلفة. Setiap wazan mushtaqat tu dia mempunyai makna muayyan, makna yang tertentu. Maksud dia lafaz mushtaqat yang pertama tadi dia berlainan dengan makna lafaz mushtaqat yang kedua. Oh, ada beza Ustaz Beza. Kita tengok dia punya bentuk pun berbeza. Faham? Membawa maksud yang berbeza. Naam. Baik. Al-mushtaqat iaitu kata nama terbitan. Yang pertama ialah ismul fa'il. Ismul fa'il. Apa dia ismul fa'il? Man qama bil fi'li, iaitu orang yang melakukan fi'il itu, orang yang melakukan perbuatan itu. Sebab kena ingat, mushtaqat ini dia datang daripada fi'il, kata kerja. Jadi ismul fa'il, orang yang melakukan kerja itu. Sebagai contoh, kalau fi'il yang sulasi, fi'il yang terdiri daripada 3 huruf, wazan bagi ismul fa'il dia fa'ilun. Contohnya talibun. Asal kalimah, asal fi'il talaba. Bila dibentuk menjadi ismul fa'il, kita ikut wazan ismul fa'il iaitu fa'ilun, jadilah talibun. Talaba menuntut, talibun penuntut. Talibul ilmi penuntut ilmu. Sekiranya fi'il itu, kata kerja itu, dia ghairu sulasi, dia terdiri daripada lebih daripada 3 huruf, maka dia tidak menggunakan lagi wazan fa'ilun, tetapi dia seperti yang tertera di hadapan, dia akan ditambah mim yang berbaris depan di hadapan, dan kemudiannya huruf sebelum akhir akan dibaris bawahkan. Sebagai contoh, allama bila menjadi ismul fa'il, dia akan menjadi muallimun. Tayyib. Kemudian yang kedua, ismul maf'ul. Mushtaqat yang seterusnya ismul maf'ul iaitu man waqa'a alaihil fi'li, iaitu siapa yang berlaku ke atasnya fi'il tersebut, perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kita lihat dulu wazannya maf'ulun. Contohnya kalimah talaba, tuntut, matlubun, yang dituntut. Okey. Ataupun contohnya akala, makan. Kalau kita bentukkan kepada wazan maf'ulun, yang dimakan. Kemudian kalau sekiranya dia adalah fi'il yang ghairu sulasi, bukan 3 huruf, dia lebih daripada 3 huruf, maka dia sama macam tadi, ditambah mim berbaris depan di hadapan, dan kemudian kalimah sebelum huruf sebelum akhir akan dibaris ataskan. Seterusnya kita lihat kepada al-mushtaqat yang ketiga, iaitu as-sifah al-musyabbahah. Apa dia as-sifah al-musyabbahah? Iaitu makna ismil fa'il. Dia mengandungi makna ismil fa'il, iaitu orang tu dia melakukan fi'il tersebut, cumanya ma'al luzum was subut, kata kerja yang ada pada diri dia itu, dia membawa maksud sentiasa, selalu ada pada dirinya. Sebagai contoh, kalau wazan dia yang pertama, bentuk yang pertama fa'ilun, contohnya karimun. Apa makna karimun? Mulia. Jadi bila kita katakan
abi rajulun karimun. Ayah saya adalah seorang lelaki yang mulia. Maksudnya sifat mulia itu dia yang lakukan. Itu maksud makna ismil fa'il. Dan selalu ada pada dirinya. Begitu juga macam wazan yang kedua bagi sifat musyabbahah, af'al. Contohnya abyad, putih. Contohnya kalau rumah kita berwarna putih, kita berkata baiti launuhu abyad. Okey, dan seterusnya bentuk ataupun wazan yang ketiga fa'ilun. Contohnya farihun, orang yang gembira. Jadi bila kita katakan orang itu dia farihun, maksudnya dia orang yang selalu gembira, yang happy go lucky, positif. Okey, seterusnya adalah sighah mubalaghah. Baik, para murid yang ustaz hormati, apa dia sighah mubalaghah? Makna ismil fa'il. Dia mengandungi makna ismul fa'il. Maksudnya dia juga yang melakukan perbuatan itu ma'al mubalaghah fihi, tetapi dengan maksud bersangatan. Yang sangat-sangat. Contohnya fa'ilun, itu adalah wazan yang pertama. Sebagai contoh kalimah khabirun. Apa makna khabirun? Mengetahui. Tapi bila sighah mubalaghah, kita terjemahkan lebih tepat lagi yang sangat mengetahui. Begitu juga wazan yang kedua fa'ulun, contohnya saburun, iaitu orang yang sangat sabar. Kemudiannya wazan dia atau bentuk yang ketiga bagi sighah mubalaghah fa'alun, sebagai contoh qahharun. Jadi qahharun iaitu orang yang sangat keras. Okey, itu adalah sifat musyabbahah dan sighah mubalaghah. Baik, ada satu perkara yang ingin saya sentuh di sini. Sifat musyabbahah dan sighah mubalaghah dia ada wazan yang sama. Fa'ilun pada sifat musyabbahah dan juga fa'ilun pada sighah mubalaghah. Apa yang membezakannya? Okey, kalau kalimah yang menggunakan wazan fa'ilun untuk sifat musyabbahah, dia mestilah kalimah daripada sifat nafsiyah, sifat diri. Sebagai contoh tadi, karimun, mulia. Jamilun, cantik. Wasimun, tampan. Macam itulah. Okay. Wasimun. Dan kemudiannya kalau sighah mubalaghah, dia tidak boleh daripada kalimah-kalimah nafsiyah, sifat nafsiyah atau sifat jasadiyah. Kemudiannya dia kalimah sifat musyabbahah fa'ilun ini dia tidak boleh dibentuk menjadi fa'ilun. Contohnya tawilun, panjang, tidak boleh dia ditukar kepada tawilun atas wazan fa'ilun, tak boleh. Jadi kalau sighah mubalaghah dia boleh. Okey, tawilun dengan contohnya harikun, itu terbakar yang sangat panas. Jadi dia boleh menjadi harikun, yang memanaskan. Okey, baik, seterusnya kita lihat kepada mushtaqat yang kelima, ismuz zaman, iaitu zaman wuqu'il fi'li, iaitu kata nama terbitan yang menunjukkan masa berlakunya fi'il. Contohnya wazan dia adalah maf'ilun. Contohnya maghribun. Gharuba adalah terbenam. Kalau maghrib, waktu terbenam, masa terbenam. Contoh pula bagi ismul makan. Apa dia ismul makan? Iaitu makan wuqu'il fi'li, al-mushtaqat, kata nama terbitan yang menunjukkan tempat berlakunya fi'il itu. Sebagai contoh masjidun. Masjidun atas wazan maf'ilun. Maf'ilun itu wazan bagi isim makan, iaitu kalau sajadah sujud, masjid tempat sujud, tempat solat. Seterusnya kita lihat ismul alat. Ismul alat ini kata nama terbitan yang dibentuk daripada fi'il, daripada sesuatu kata kerja yang menunjukkan alat. Okey, contohnya nasyara, potong atau gergaji. Tetapi bila dibentuk kepada wazan mif'alun, dia menjadi minsharun, gergaji, alat. Kemudiannya kalau fataha ataupun fataha bukalah, sebagai contoh, kalau kita bentukkan kepada miftahun, pembuka ataupun kunci. Yang terakhir adalah ismut tafdil, iaitu isim mushtaqat yang menunjukkan lebih besar, lebih kecil, lebih cantik. Wazan dia af'al.
Contohnya daripada perkataan kabura, besar, nak menunjukkan sesuatu itu lebih besar, kita bentukkan kepada wazan af'al isim tafdil akbar. Jadi itulah ke-8 al-mushtaqat yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Setakat ni bagaimana murid-murid kita faham ke apa yang telah Ustaz jelaskan kepada kita? Ada soalan tak yang ingin diajukan kepada Ustaz? Mungkin ada yang keliru ataupun kurang faham. Boleh kita teruskan? Wadih? Wadih? Tamam. Okey, mungkin taib. soal ya Ustaz? Okey, kita nak tahu mereka ni faham tak faham. Kita soal jawab dengan mereka. Okey? Itu tandanya. Naam. Okey. Tafadhal. Para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, lihat kepada apa yang tertera. Ada 4 jumlah, 4 ayat. Baik, Ustaz nak minta antum ayyin, tentukan naw' al-mushtaqat, jenis mushtaqat fil kalimat, pada kalimah-kalimah allati tahtaha khattun, yang digariskan. Baik, ayat yang pertama, Ustaz nak minta Ainur. Al-ustaz rajulun karimun li'annahu yu'allimu an-nas ad-din. Karimun, ayyin naw' al-mushtaqat. Tafadhali Ainur. Sifah al-musyabbahah. Sifah al-musyabbahah. Naam, sahih. Ahsanti. Ahsanti, mumtaz. Mumtaz. Sebab dia atas wazan fa'ilun. Naam. Ya, jadi fa'ilun adalah wazan sifat musyabbahah. Naam. Dan kemudian karimun adalah sifat jasadiyah, sifat diri. Betul? Kemudian yang kedua, dipersilakan Firdaus, ayatnya yajtami'u an-nas fil masjid yahtafilu maulidar rasul. Ayyin naw' mushtaqat. Isim zaman. Isim zaman. Hal sahih ya Ustaz? Maulid. Isim Naam. zaman? Mumtaz. Ijabatuka sahih. Sahiha, maulid adalah isim zaman. Naam. Daripada Ahsanta. walada lahir. Jadi bila dibentuk kepada maf'il tadi, Naam. dia menunjukkan waktu kelahiran, hari kelahiran ataupun birthday. Birthday ya. Baik, yang ketiga, tafaddali ya Harithah, wasala Ahmad al-madrasah mubakiran. Ahmad sampai ke sekolah awal, li'anna baitahu aqrab bil madrasah, kerana rumahnya lebih dekat dengan rumah dengan sekolah, min baiti, daripada rumah saya. Ayyin mushtaqat fi kalimah aqrab. Isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil tadi membawa maksud lebih besar, lebih. Jadi dia na'am, sahih, mumtaz. Aqrab adalah isim tafdil kerana yang pertama wazan dia af'al seperti akbar tadi. Dan maksud dia pun juga membawa maksud lebih. Okey, wa akhiran ya Ilman, istakhdama al-ummu miknasatan litanzifil bait. Ibu menggunakan penyapu untuk membersihkan rumah. Tafadhal. Ayin al-mushtaqat. Isim alat. Isim alat. Hal sahih ya Ustaz? Miknasatun, atas wazan mif'alatun. Naam, ijabatuka sahihah. Jawapan anda betul, mumtaz. Miknasah adalah merupakan isim alat kerana dia yang pertama sekali berada atas wazan mif'alatun, wazan isim alat, dan maksud dia, maknanya juga ada menunjukkan kepada isim alat, penyapu. Nah, Okey, baik. Jadi itu perbezaan makna dan juga fungsi-fungsi bagi mushtaqat. Sekarang kita nak berehat seketika, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Untuk segmen ini kita nak membina ayat. Tentang apa tu? Jom kita dengarkan dari guru kita Ustaz Ahmad. Silakan Ustaz. Taib. Okey, alhamdulillah, pada awal tadi murid-murid kita dah dapat mengenal pasti mushtaqat di dalam ayat-ayat yang dipaparkan. Kemudiannya murid kita pula telah mengenali makna bagi setiap mushtaqat, bagi setiap kata nama terbitan yang ada 8 yang kita sebutkan awal-awal tadi. Dan kemudian kita nak lihat pula, adakah murid kita mampu untuk membina ayat daripada mushtaqat, daripada kata nama terbitan berdasarkan auzan
berdasarkan wazan ataupun bentuk-bentuk mushtaqat yang berlainan. Okey. Baik, untuk itu saya minta pertolongan Luqman lah. Boleh Ustaz? Untuk memilih wazan yang akan kita minta murid untuk bina ayat. Okey. Baik, murid yang pertama Ainur. Okey, dipersilakan. Tafaddal ya Luqman. Apakah wazan yang pertama kita nak minta dia buat ayat? Fa'ilun. Fa'ilun. Wazan fa'ilun. Okey, Ainur akan buat ayat menggunakan kalimah yang dibentuk daripada wazan fa'ilun. Tayyib. Kemudiannya pelajar yang kedua Firdaus. Okey. Firdaus pula kita akan minta dia untuk membina ayat daripada kalimah mushtaqat atas wazan mif'alun. Mif'alun. Tamam. Mif'alun. Okey. Kemudian pelajar yang seterusnya Harithah. Harithah pula kita akan minta saudara Luqman untuk pilihkan wazan yang seterusnya iaitu maf'ulun. Maf'ulun. Okey. Dan yang terakhir kita minta saudara Luqman untuk memilihkan untuk Ilman, murid kita Ilman, wazan mushtaqat yang terakhir iaitu maf'alun. Maf'alun. Okey, jadi setiap pelajar telah mendapat wazan mushtaqat masing-masing. Kita beri mereka peluang untuk cuba tuliskan, cuba bina ayat berdasarkan mushtaqat dan wazan-wazan yang telah diberikan tadi. Okey, baik. Dan mungkin murid-murid di rumah juga boleh turut sertakan Ustaz. Ya. Boleh pilih salah satu wazan yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Kita ada maf'alun, yang kedua kita ada maf'ulun, yang ketiga kita ada mif'alun, dan yang keempat kita ada fa'ilun. Jadi ini murid-murid di rumah boleh pilih dan cuba buat untuk menunjukkan setara mana kefahaman kita. Betul kan Ustaz? Betul. Okey, jadi setakat ni bagaimana? Adakah yang sudah siap? Boleh tunjukkan di hadapan kamera kepada kami semua. Siapa yang dah siap? Ainur dah siap ke? Okey? Belum. Belum. Okey, tak apa. Selain Ainur, siapa yang dah siap? Okey. Sebelum itu, saya lupa nak mengingatkan kepada murid kita. Baik. Kita sebenarnya ada tema untuk mereka bina ayat. Oh, ya. Okey. Ya, okey. Temanya ialah okey. Sebelum anda, nasib baik mereka belum lagi menulis ayat. Okey, Ustaz tadi atau wazan tadi. Baik. Ustaz nak kamu kawin jumalan mufidah, buat ayat yang lengkap berdasar musta'inan bihadhihi surah berdasarkan gambar ini. Okey. Ini gambar Ma'had Rantau Al-Islami, gambar sekolah mereka Masya Allah, sendiri. jamilun. Alhamdulillah. Tamam, syukran jazilan. Okey, berdasarkan gambar ini Ustaz Naam. Okey, baik. Jadi murid-murid kita dalam talian maupun yang menonton di mana sahaja boleh cuba buat berdasarkan gambar yang telah diberi oleh Ustaz Amal kita, iaitu sebuah bangunan sekolah menengah agama Rantau Negeri Sembilan. Ya, betul. Okey Ustaz. Cuma Ustaz, dalam kita nak membina ayat ni mungkin ada tips ataupun petua yang mungkin boleh digunakan oleh murid-murid kita Ustaz. Okey, baik. Okey. Bila kita nak membina ayat menggunakan mushtaqat ini, Baik. okey, baik, kita kena faham dulu konteks ayat yang kita nak bina tu. Contoh, sebagai contoh, kita nak buat ayat menggunakan mushtaqat yang menunjukkan fungsi apa. Sebagai contoh tadi, kalau kita nak tunjukkan benda itu dia sangat sangat cantik ke, sangat besar ke dan sebagainya, maka kita kena tahu okey, jenis mushtaqat mana yang kita nak gunakan, dan kemudian tengok pada jenis mushtaqat itu apa wazan dia yang perlu yang ada, yang boleh kita gunakan. Sebab kalau kita buat ayat, kita nak mendatangkan maksud contohnya maksud lebih besar contohnya kan. Baik. Tapi kita menggunakan sirah ataupun bentuk yang salah, maka dia tidak akan mencapai maksud tersebut. Tak kena lah. Tak kena, tak sampai maksud.
Jadi setiap mustaqat tadi dia ada makna-makna yang berbeza. Kita nak buat ayat, kita kena fikir dulu apa dia wazan yang bersesuaian dengan makna ayat yang kita nak bina. Baik, khalastum? Dah siap dah para pelajar ustaz ayat-ayat anda? Alasna. Alhamdulillah. Okey, boleh kita cuba lihat kepada ayat-ayat yang telah dibina. Baik, ya Ainur, tafadhali ya Ainur. Sila tunjukkan al-jumlah yang al-maktubah yang anda tulis sebentar tadi. Saya guna buku nota tau. Okey, tiada masalah. Okey, tiada masalah. Jangan conteng kat dinding sudah. Marah mak nanti. Oh, taib. Okey, semua nampak ya? Inna akhi amilun nasyitun wa mujtahidun fi wazifatihi. Okey, na'am. Okey, kalau kita lihat kepada ayat ini, boleh tunjukkan sekali lagi ya Ainur. Okey, maratan ukhra. Okey. Inna akhi amilun nasyitun wa mujtahidun fi wazifatihi. Apa dia? Mana mustaqat? Kalimah mustaqat yang anda gunakan ya Ainur. Nasyitun. Nasyitun atas wazan Fa'ilun. fa'ilun. Na'am. Dia kata dia inna akhi, sesungguhnya abang saya dia adalah seorang amilun, pekerja, nasyitun yang rajin. Atas wazan fa'ilun, yang rajin. Jadi itu adalah sifat nafsiyah. Maka itu dikenali sebagai apa ya Ainur? Apa jenis mustaqat nasyitun? Sifah al-musyabbahah. Betul, sifah musyabbahah, seorang yang rajin. Wa mujtahidun, dan bersungguh-sungguh fi amalihi, di dalam pekerjaannya. Tayyib, kita lihat pula kepada ayat Firdaus. Tafadhali Firdaus, sila tunjukkan kepada kami semua ayat anda. Okey, sekarang ini dia okey, baru boleh dibaca, tadi terbalik. Okey, silakan. Ash'altu al-misbah, saya menyalakan lampu, fil ghurfah, di dalam bilik, li muraja'atid durus, untuk mengulang kaji pelajaran. Ya Firdaus, aina kalimah al-mushtaqat fi hadhihi al-jumlah? Al-misbah. 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 Baik, atas wazan apa ya Firdaus? Mif'alun. Mif'alun. Okey, kalau wazan mif'alun dia menunjukkan kepada apa? Isim alat. Isim alat. Sahih. Naam, sahih. Tamam. Jadi ahsanta ya Firdaus, anda telah menggunakan tadi wazan mif'alun betul untuk isim alat dan menjadikannya kepada misbahun, iaitu lampu. Okey, baik, seterusnya kita minta Harithah, tafadhali, sila tunjukkan kepada kami jumlah ataupun ayat anda. Qawaninul madrasah, qawaninul madrasati ma'lumatun indat tullab. Okey, apa makna qawaninul madrasah ya Harithah? Peraturan sekolah. Oh, peraturan-peraturan sekolah. Okey, peraturan-peraturan sekolah. Tadi cuba lihat balik ayat dia. Ma'lumatun, diketahui. Betul diketahui. Inda talib, di sisi pelajar, oleh para pelajar. Jadi tadi Harithah mendapat wazan maf'ulun, dan kemudiannya dia menggunakan kalimah ma'lumun, ia bertepatan dengan wazan itu. Wazan ini merujuk kepada mustaqat apa ya Harithah? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Naam, sahih. Betul, tepat sekali. Ahsanti. Seterusnya yang terakhir, murid kita Ilman, sila tunjukkan ayat anda. Okey, Ilman dia berada di mana ni? Nasib baik kita nampak jelas ayat dia kan? Tulisannya jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yashtariku Ahmad. Apa tu Ilman? Kataan tu? At-tamrin. Betul ke at-tamrin? At-tamrin. At-tamrin. Okey, at-tamrin. At-tamrin ar-riyadi fil mal'ab. Okey. Yashtariku Ahmad. Ahmad menyertai at-tamrin ar-riyadi
latihan sukan fil mal'ab di padang. Aina al-mushtaqat fi hadhihi al-jumlah ya Ilman? Al-mal'ab. Al-mal'ab. Ya, sebab tadi Ilman dia dapat wazan maf'al. Wazan maf'al tu merujuk kepada apa Ilman? Isim makan. Ismul makan. Ismul makan. Sahih ya Ustaz? Naam, sahih. Yang menunjuk kepada isim makan, iaitu mushtaqat yang menunjukkan kepada tempat. Jadi la'iba main, Naam. mal'ab tempat bermain, iaitu padang lah. Padang. Jadi ahsantum barakallahu fikum, kullukum mumtazun, antum semua pelajar yang cemerlang, yang mumtaz, kerana dapat mengaplikasikan wazan-wazan yang telah diberi oleh Luqman tadi. Naam. Dan dapat membina ayat daripada wazan tersebut dengan konteks yang betul. Itu yang penting. Okey. Sekiranya konteksnya salah, maka dia akan membawa maksud yang salah lah, tidak seperti yang dikehendaki oleh orang yang membuat ayat tersebut. Okey, baik. Jadi tahniah kepada murid-murid kita Ridwan, Harisah, Ainur dan juga Irman. Cuma Irman, walau di mana anda berada, hati-hati ya. Risau pula kita. Ya. Baik, jadi teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Ramai di antara kita yang mungkin masih lagi keliru dalam mengenali mushtaqat. Jadi jangan pening-pening kerana segmen ini kita nak tahu apakah petua dalam mengenali mushtaqat bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Amal. Tafadhal ya Ustaz. Baik, insya-Allah. Seperti mana yang disebut tadi, pada kali ini, segmen ini kita akan cuba mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan mushtaqat supaya ia jelas, supaya kita semua dapat faham setiap wazan mushtaqat itu dan kita tidak keliru untuk mengguna pakainya ketika mana membuat ayat. Ataupun kadang-kala ada juga bentuk soalan, diberikan kalimah-kalimah dan kemudiannya kita kena tentukan kalimah tersebut apa wazan dia. Naam. Ataupun kalimah tersebut apa na' mushtaqat dia, jenis mushtaqat dia. Jadi kalau contohnya kalimah, katakanlah masalan kalimah mustaghfir. Okey. Jadi kalau para pelajar nak menentukan na' mushtaqat itu, jenis dia kena lihat betul-betul. Okey, contoh dia tengok dekat situ dah ada mim yang di baris hadapan kan. So dia dah nampak ini mungkin ismul fa'il ataupun ismul maf'ul. Tapi nak tentukan, biasanya kalimah itu dia akan trik dekat mana? Dekat baris sebelum huruf akhir. Jadi kadang-kadang kalau pelajar dia yakin je, okey, dia tengok okey katakanlah mustaf'al ataupun mustaghfar lah. Mustaghfar, dia kata okey ini isim fa'il ni. Dia tengok ada mim depan, isim fa'il. Dia lupa nak tengok baris sebelum akhir itu, baris bawah atau baris atas. Dia terus jawab ismul fa'il. Sedangkan dia tengok mustaghfarun, sebelum dia baris atas itu adalah ismul maf'ul. Kalau mustaghfir baru ismul fa'il. Mustaghfarun ismul maf'ul atas wazan mustaf'alun. Jadi tips dia, kita kena perhatikan betul-betul baris yang tertera pada kalimah mushtaqat itu. Dan kemudiannya juga seperti yang saya sebutkan pada awal-awal tadi, iaitu makna kalimah tu sendiri. Okey, contohnya kita katakan kadang-kadang para pelajar mereka akan keliru pada sifat musyabbahah dan sirah mubalaghah tadi. Contohnya tawilun, tawilun. Ini sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah. Kena lihat adakah kalimah itu dia sifat jasadiyah, sifat nafsiyah, sifat diri seseorang. Okey. Kan? Contohnya wasimun tadi, tampan.
Contohnya apa lagi? Halimun, lemah lembut. Naam. Okey, jadi dia tengok kalimah tu halimun, okey, ini mungkin sifat musyabbahah, ini mungkin sirah mubalaghah. Naam. Tapi bila dia tengok okey, ini adalah sifat nafsiyah, sifat diri. Betul, Oh, lembut. ini adalah sifat musyabbahah. Naam. Jadi itu cara kita nak tentukan betul-betul kalimah mushtaqat itu apa nauk dia, apa jenis dia, apa kategori dia. Baik, kita cuba bersoal jawab pula dengan para pelajar kita. Okey. Kita nak tahu kan adakah mereka benar-benar faham apa yang telah disampaikan pada hari ini. Ya Ainur, okey, ya Ainur, cuba anda jelaskan kepada kami, bayin, berkenaan dengan apa yang anda faham tentang ismul maf'ul beserta apakah wazan dia tadi. في اللغة المنوية العربية. Tafadhali, ayyul lughah yang anda selesa. Bahasa, bahasa Melayu boleh. Apa yang saya faham tentang isim maf'ul. Isim maf'ul ini adalah ke atas siapa benda itu terjadi. Okey. Ya, maksud dia seperti yang kamu bagi tahu tu, fi'il itu dia berlaku ke atas siapa. Baik. Jadi itu ismul maf'ul. Contohnya daraba, pukul. Betul. Bila kita menggunakan wazan maf'ulun, madrubun, yang orang yang dipukul. Okey. Maksud dia perbuatan pukul itu berlaku ke atas Siapa? ke atas orang itu tadi. Jadi benar, ahsanti, barakallahu fiik ya Ainur. Maknanya anda faham berkenaan dengan ismul maf'ul. Kita tanya pula kepada Firdaus. Ya Firdaus, apa yang anda faham berkenaan dengan isim alat, ismul alat, dan apa wazan dia? Apa yang saya faham tentang isim alat ialah isim yang menunjukkan alat yang diguna. Okey. Okey, baik, betul, benar sekali. Ia menunjukkan kepada isim, kata nama yang asalnya dibentuk daripada kata kerja seperti qassa, potong kan, potong. Betul. Tapi bila menggunakan wazan, mana-mana wazan dalam isim alat, maka dia menjadi miqassun, gunting. Menunjukkan alat. Faham. Kan? Okey, jadi betul apa yang telah disebut oleh Firdaus tadi. Baik, kita tanya pula kepada saudari Harithah berkenaan dengan isim alat. Dah ditanya, bagaimana isim tafdil ya Harithah? Apa yang anda faham dengan isim tafdil? Merujuk pada sesuatu yang sangat Okey, betul. sangat Menunjukkan kepada sesuatu yang lebih, kan? Ya. Lebih. Okey, sebab bila kita sebut kepada sangat, boleh juga bawa masuk sangat, betul? Contohnya kita nak katakan benda itu lebih kecil daripada benda A, lebih kecil daripada B. Okey, kita pun akan gunakan isim tafdil. Daripada saghura, kecil, kita bentuk dia menggunakan wazan af'al, maka dia akan menjadi asghar. A asghar min B. A lebih kecil daripada B. Okey, syukran jazilan, ahsanti ya Harithah ala hadhihi al-ijabah. Tafaddal ya Ilman, cuba syarahkan, terangkan kepada kami apa madza fahimta an as-sifah al-musyabbahah. Yang saya faham sifat musyabbahah ni sifatnya ada dekat seseorang. Okey, dia maksud dia Sifat yang ada dalam diri seseorang. okey, betul. Ahsanta ya Ilman, sifat musyabbahah tadi dia isim fa'il juga. Seperti isim fa'il juga, maksud dia perbuatan itu berlaku ke atas diri seseorang, maksud orang tu melakukan perbuatan itu. Dan kemudiannya yang penting Ilman, fi'il yang ada, yang dilakukan oleh orang itu, dia mesti ma'al luzum wa thubut, dia menunjukkan kepada sentiasa ada pada diri orang tu atau pada diri sesuatu itu. Contohnya sifat musyabbahah latifun. Latifun bermakna lembut. Sama, latifun. Jadi apabila kita mengatakan
seseorang itu dia latifun, maksudnya dia memang dia punya kriteria karakter diri dia adalah memang seorang yang sentiasa lemah lembut. Latifun. Jadi alhamdulillah nampaknya para pelajar kita dah memahami setiap jenis mushtaqat dan kemudian makna dan fungsi bagi setiap jenis mushtaqat. Dan Ustaz harap sama juga kepada para penonton yang sedang menyaksikan, anda semua dapat memahami perbezaan setiap mushtaqat itu dan akhir sekali dapat mengaplikasikannya ketika mana membina ayat. Kerana sebenarnya bahasa Arab itu sangat mudah. Betul. Daripada satu kalimah kata kerja, dia boleh mushtaq terpecah menjadi 8 kata nama terbitan yang boleh kita buat ayat, seterusnya bina perenggan, akhir sekali boleh menjadi karangan. Itulah sebenarnya kemudahan bahasa Arab. Betul, hebat bahasa Arab. Jadi Ustaz, apakah tips dan rumusan sebagai penutup kepada segmen kita kali ini? Silakan Ustaz. Okey, baik, tips dan rumusan bagi al-mushtaqat, iaitu kepada para pelajar yang Ustaz sangat kasihi dan hormati, anda perlu ingatkan wazan, iaitu bentuk ataupun pattern bagi setiap jenis mushtaqat yang 8 tadi. Baik. Maksud dia kalau ismul makan, apa dia punya wazan dia tadi? Maf'il, maf'al. Kalau isim alat, mif'alatun ataupun fa'alatun. Contoh fa'alatun, bila ada pelajar jumpa thalajatun. Okey, thalajatun daripada huruf asal dia, perkataan asal dia tha, lam, jim. Jadi bila tengok dia berada di atas wazan fa'alatun, ini isim alat. Daripada sejuk, alat penyejuk. Thalajatun ialah peti ais. Faham? Okey. Jadi kemudian wazan setiap mushtaqat ni dia ada bukan satu wazan sahaja, ada jenis mushtaqat yang ada 2 wazan, ada 3 wazan, iaitu para pelajar kena ingatkan betul-betul. Dan kemudiannya perhatikan jumlah huruf bagi kalimah fi'il. Jadi bila anda nak bentuk mushtaqat, kalau kalimah fi'il itu terdiri daripada 3 huruf, dia mudah untuk dibentuk menjadi mushtaqat. Tapi kena ingat, bila dia bukan sulasi, bukan 3 huruf, tetapi ghairu sulasi, iaitu sama ada dia sulasi mazid biharfin, 3 huruf yang ditambah 1 huruf, dia dah jadi 4. Maka kena ingat, bila nak buat mushtaqat, kena ada ditambah mim baris depan di hadapan. Okey, dan kemudiannya begitu juga dengan fi'il yang rubai, yang memang dia dah 4 huruf, ataupun rubai mazid 4+1 ke, kalimah tu daripada 4 dah jadi 5 huruf, jadi 6 huruf. Maka anda kena tahu bila nak jadikan kepada mushtaqat, nak jadikan isim fa'il, sifat musyabbahah, nak menjadikan kepada isim makan, macam mana satu wazan yang perlu anda gunakan, baru jawapan anda tepat. Dan kemudiannya nak buat ayat, first kena faham konteks ayat tu terlebih dahulu, supaya bila anda pasang meletakkan mushtaqat di dalam ayat itu, dia bertepatan dengan konteks ayat tersebut. Kalau tak, nanti dia lari makna. Jadi itu sahajalah tips dan rumusan saya pada hari ini berkenaan dengan tajuk al-mushtaqat, iaitu kata nama terbitan. Okey, jutaan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli, juga kepada murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan, juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Saya Lokman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.